Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Kami daripada Kumpulan 5 telah memilih Muzium Negara sebagai projek Cinta Akan Negara, subjek SKP 2101. Idea penubuhan Muzium Negara telah dicetuskan oleh Yang Teramat Mulia Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia pertama Tanah Melayu ketika itu. Kerja pembangunannya telah dimulakan pada tahun 1959 dan siap sepenuhnya pada 31 hari bulan Ogos 1963. Upacara perasmiannya telah disempurnakan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalullail yang di-Pertuan Agong ketiga. Seni bina muzium ini telah menggabungkan reka bentuk istana Melayu tradisional dan dihiasi dengan motif Melayu. Dinding hadapannya turut dihiasi dengan 2 buah mural yang diperbuat daripada kaca mozaik Itali yang memaparkan rentetan sejarah dan kebudayaan Melayu. Muzium Negara merupakan muzium termasyhur di Malaysia dan salah sebuah yang terulung di Asia Tenggara. Seni bina muzium ini berasaskan seni bina istana Raja-Raja Melayu dan mempunyai 4 buah galeri utama. Galeri A, Galeri Sejarah Awal. Galeri ini mempersembahkan segala maklumat dan bukti-bukti tinggalan kebudayaan masyarakat awal di Malaysia. Melalui kajian sejarah dan kerja-kerja ekskavasi di lapangan oleh ahli-ahli akademik dan arkeologi mendapati bahawa masyarakat terawal di negara ini muncul kira-kira 500,000 tahun sebelum Masihi. Masyarakat ini menjalani kehidupan dengan berburu dan mendiami kawasan tebing-tebing sungai, tasik dan juga gua. Zaman ini dikenali sebagai zaman batu berdasarkan penemuan artifak-artifak yang diperbuat daripada batu dan lukisan yang terdapat pada dinding gua seperti yang ditemui di Kota Tampan Perak, Luar Nia Sarawak, Ulu Tembeling Pahang dan Tingkayu Sabah. Pentarikan yang dilakukan ke atas kawasan dan tinggalan artifak ini menunjukkan terdapatnya perkembangan kebudayaan dan corak hidup masyarakat yang dibahagikan kepada 3 zaman. Seterusnya, kami bergerak ke Galeri B, Galeri Kerajaan Melayu Awal. Galeri ini menyelusuri sejarah perkembangan tamadun Melayu selepas zaman prasejarah dengan pembentukan kerajaan-kerajaan awal yang mempunyai sistem kenegaraan, ekonomi, keagamaan dan kebudayaan sebagai jati diri wilayah alam Melayu, termasuk Semenanjung Tanah Melayu dan Borneo. Kemunculan penempatan dan kerajaan awal yang digambarkan dalam galeri ini secara tidak langsung dapat membuktikan perkembangan sosiopolitik Melayu, jaringan sistem ekonomi, terutama perdagangan antarabangsa dan perluasan ciri-ciri kebudayaan serta keagamaan kelompok rumpun Melayu. Kewujudan kerajaan-kerajaan awal ini diperkuatkan lagi dengan pameran artifak-artifak yang mempunyai pengaruh keagamaan yang menjadi mercu tanda sesebuah kerajaan itu. Kami bergerak lagi ke Galeri C, iaitu Galeri Era Kolonial. Galeri ini memaparkan sejarah negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak ketika berada di bawah cengkaman kuasa asing yang bermula pada tahun 1511 menerusi penceroboh Portugis ke atas kota Melaka. Siri penjajahan ini berlarutan dan silih berganti kepada Belanda dan menular ke seluruh negara menerusi penguasaan British dan Jepun. Tarikan kepada kuasa asing ini adalah hasil bumi Melayu. Mereka datang untuk menguasai perdagangan rempah
serta mengeksploitasi bahan mentah, khususnya biji timah yang merupakan bahan mentah yang terpenting semasa tercetusnya revolusi perindustrian di negara-negara Eropah pada kurun ke-18. Penguasaan kuasa-kuasa asing ke atas negara ini berlaku selama lebih 400 tahun. Tempoh ini menyaksikan kekayaan negara dibolot dan dieksploitasi menyebabkan timbulnya bibit-bibit kesedaran dan semangat perjuangan anak bangsa untuk bangkit membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Turut dimuatkan adalah perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi yang berlaku di sepanjang tempoh tersebut. Kami mengakhiri perjalanan kami ke galeri yang terakhir iaitu Galeri Malaysia Kini. Galeri ini menyingkap sejarah gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh tokoh-tokoh kebangsaan sehinggalah kepada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO, United Malay National Organisation pada tahun 1946. Kelantangan suara menuntut hak dan pembebasan sepenuhnya dari tangan British telah diperjuangkan berbagai pihak dari pelbagai kaum sehinggalah negara ini akhirnya kembali merdeka sebagai sebuah negara yang bebas dan berdaulat pada 31 Ogos 1957 menerusi meja rundingan. Pada 16 September 1963, negara maju setapak lagi dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 1963 hingga 1965. Penubuhan Malaysia telah mewujudkan satu entiti politik yang kukuh dan bersepadu hingga ke hari ini. Perpaduan kaum, kestabilan politik yang bertunjangkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen serta pencapaian-pencapaian negara yang membanggakan termasuk pembangunan fizikal yang bersifat moden, mega dan mencakar langit turut menjadi paparan galeri ini. Kami juga sempat menemu bual salah seorang daripada Ketua Muzium Negara iaitu Encik Asmawi bin Muhammad Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warisan budaya, okey? Sebagai rakyat Malaysia, kenapa kita kena memahami warisan budaya dalam konteks muzium ini? Bagi saya, seharusnya rakyat Malaysia perlu mengenali ataupun mengetahui berkenaan dengan warisan budaya. Sebab kalau seseorang itu ataupun komuniti dalam masyarakat itu tidak mengenali ataupun mengetahui berkaitan dengan warisan budaya, bagaimana dia boleh memahami susur sejarah ataupun apa jua budaya yang ada di Malaysia ini. So dalam konteks saya lebih kepada budaya orang asli. Kalau masyarakat umum ataupun masyarakat di luar sana tidak mengetahui ataupun tidak cuba memahami apa itu warisan budaya masyarakat orang asli, bagaimana dia boleh mengenali dan boleh memahami peradaban hidup masyarakat orang asli yang berada di semenanjung Malaysia. Itu contoh saya bawa salah satu contoh yang paling mudah dalam konteks bangsa-bangsa lain di Malaysia khususnya, juga meliputi di Sabah dan Sarawak. Jika perkara sedemikian tidak dipelajari, tidak diamati, tidak diberi pendedahan dan tidak mencari ilmu-ilmu yang lebih tepat untuk memahami berkaitan dengan warisan budaya, sudah pasti perkara itu tidak akan dapat difahami dengan lebih jitu, dengan lebih konkret dan lebih mendalam lagi. Jadi berkaitan dengan perkara itu, seharusnya masyarakat di luar sana ataupun dalam konteks muzium, para pelawat seharusnya cuba memahami warisan budaya itu tadi supaya jati diri juga dapat boleh dipertingkatkan lagi. Sebab kalau bahasa mudah, orang pernah berkata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi itu dalam bahasa mudah, tapi dalam bahasa warisan budaya, bagaimana kita nak mengenali sesuatu budaya, kaum, bangsa ataupun etnik yang lain kalau kita tidak cuba untuk memahami ataupun mempelajari susur budaya yang ada di kalangan mereka. Jadi pada saya seharusnya warisan budaya itu terus dipelajari untuk masa kini dan juga pada masa-masa akan datang.